Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 33 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdaila binti Azani dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada hari ini adalah istilah dalam larian. Kamilah apa untuk negara. Baiklah, tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Razman bin Abidin dari Program Pembangunan Personal. Apa khabar tuan? Khabar baik. Terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama tim Wejangan. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik kita iaitu istilah dalam larian, boleh tak tuan perkenalkan diri tuan sedikit? Silakan tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Razman bin Abidin daripada Program Pembangunan Personal. Macam tuan-tuan tahu, kita akan membincangkan istilah-istilah dalam larian lah. Okay, itu sajalah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih tuan. Baiklah, kita terus ke topik kita iaitu istilah dalam larian. Yang saya tahu selalu satu je lah istilah yang kita biasa dengar iaitu pace. Boleh tak tuan terang apa sebenarnya pace dalam larian ni? Okey, baik. Terlebih dahulu saya minta maaf lah kalau kata kena cakap KL ke? Tak apa tuan, bani yang selesa boleh je. Selalu kita akan selalu dengar kan pace 5, pace 6, pace 7 tu kan. Betul. Okey, pace ni sebenarnya adalah tempoh masa dalam kilometer lah. Contoh kalau kata Dalila buat larian 7 minit 1 kilometer, bermaksud pace 7 lah. Dia ambil average dia lah kat situ. Itu maksudnya lah. Maksudnya kalau semakin laju seseorang tu, contoh dia dapat 5 minit 1 kilometer, itu adalah pace dia lah. Okey, ada soalan ke kat situ? Ringkas betul tak? Okey, contohnya Dalila pernah buat 1 kilo berapa minit? Alamak, 1 kilo? Kita selalu buat 2.4 je tuan. Okey, kalau 2.4 tu berapa masa Dalila? 18 minit kot tuan. Okey, kita ambil lah 18. Kita cukupkanlah 3 km. 3 km tu kita bahagi dalam 18 minit. So bermaksud 1 km tu dalam 6 minit. So pace Dalila average dia adalah 6 minit. Penting ke tuan pace ni dalam larian? So kita tengok kadang-kadang saya tengok orang lari, diorang macam pace. Berapa pace lah? Macam penting ke sebenarnya pace ni? Pace ni kalau tanya saya, kita sebagai manusia ni kan, biasanya kita mungkin kalau kita pertama kali berlari, mungkin pace kita tu bukan pace Tom Yam mungkin pace kita tu dia taklah masa tu taklah cantik sangat. Tapi bila semakin lama tu kita dapat improve lah kita punya kelajuan kita tu. So kalau kata penting ke tak penting tu, bagi saya lah, kita mesti nak ada sentiasa, maksudnya apa? Bila kita buat sesuatu tu, kita mesti benda tu akan jadi lebih baik, betul tak? So pentinglah pace tu, kalau maksudnya kita akan sentiasa nak semakin lama semakin laju lah. Contoh dia macam tu lah. Baik. Tuan, selain istilah pace, ada ke istilah-istilah lain yang ada dalam larian sebenarnya? Okey, ada jugalah, banyaklah. Kemudian seterusnya adalah cadence lah. Okey. Mungkin slang saya ni mungkin sebutan bahasa Inggerisnya mungkin tak berapa betul sangatlah. Tapi cadence So cadence ni dia membawa maksud bila kita berlari tu, cadence tu dia membawa maksud jumlah pusingan kaki kita tu dalam minit lah. Faham tak maksudnya? Contohnya biasa kita kalau kata kita tak ada smartwatch contohnya, kita kena bilang secara manual lah dalam tempoh seminit tu berapa anggaran dia. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita ambil masa, kita akan kira lah 1, 2, 3 berapa langkahan kita tu lah dalam seminit lah. Itu maksudnya cadence. Cadence ni. Cadence. Jadi sebenarnya dia banyak istilah ni dalam bahasa Inggeris lah. Okey tuan. Baiklah, saya nampak kat sini ada perkataan stride. Apa sebenarnya stride dalam larian tu tuan? Stride ni kalau dimelayukan apa maksud dia? Stride. Kalau dah bowling strike tu semua jatuh. Semua jatuh dalam bowling kan, strike kan, betul tak? Betul.
Okey, kalau kata stride ni jarak langkahan kita lah. Maksudnya kadang-kadang tak semestinya orang tu yang tinggi, dia punya stride dia tu Luas lagi. luas ke panjang, tak Rendah, semestinya. pendek. Kadang-kadang dia bergantung pada bukaan kaki dia tu jugalah. Stride tu maksudnya jarak dalam diukur dalam sentimeter lah. Tapi kita biasanya jarang lah kan, kita nak langkah lagi, nak ukur lagi, betul tak? So agak susah kat situ. So nak memudahkan benda tu, biasanya setiap pelari ni dia mesti ada smartwatch dia sendiri. Saya rasa Dalila pun ada kan. Okey. Adalah yang murah kan. Dia tak kisahlah brand murah ke mahal. Dia biasanya jam dia tu dia akan dia ada sensor dia lah, dia akan ukur sendirilah. Kadang-kadang biasanya 70 sampai 120, dia bergantung pada individu lah untuk strike tu. Baiklah, soalan saya seterusnya. Saya selalu tengok heart rate. Maksudnya setiap orang dia ada heart rate maksimum yang dia boleh pergikan tuan dalam larian. Betul. Okay. Boleh tak tuan jelaskan sikit berkaitan heart rate dalam larian ni sebenarnya? Okey, heart rate ni maksudnya kalau bahasa Melayu dia tu degupan jantung lah kan. Okey, degupan jantung dalam 1 minit lah. Tapi sebelum kita nak tentukan kita punya heart rate ni, kita kena ambil kira kadar nadi rehat kita lah. So selalu orang akan tanya kadar nadi rehat ni nak ambil masa bila, betul tak? Adakah masa rehat saja? So masa rehat tu bila? Okey, dia untuk dapatkan masa yang paling ideal ataupun masa yang paling tepat adalah waktu masa kita baru bangun tidur tu. Kan? Tapi biasa kita buat benda lain dulu kan. So bila kita masa baru bangun tidur tu, kita ambil lah dekat secara manual pun boleh. So ini kita panggil dekat mana? Nadi apa ni? Nadi karetik ke? Betul. Okey, nadi karetik ni kita boleh lah ambil dalam 30 saat. Biasanya dia kena relax dulu. Ambil, kalau dapat dia punya rhythm dekat situ, setting masa, ambil dalam 30 saat, kemudian kita kalilah dengan 2 lah. Okay, kalau tak nak kali dengan 2, kita ambil 15 saat kali dengan 4. Apa beza kali dengan 2 dengan 4 tu tuan? Kali dengan 4 tu, kalau tak nak kali ni, kita boleh je ambil 60 saat direct. Okey. Tu cuma kita nak. Oh, ya, betul. Itu Okey, sajalah. faham. Biasalah untuk orang normal macam umur Dalila, umur Dalila berapa sekarang? Rahsia. Okey, rahsia Maknanya kalau 20-an tu saya rasa dalam 45 ke 60 lah dia punya kadar nadi rehat, saya rasa. So kadar nadi rehat tu itu kadar nadi rehat kita lah. Tapi kalau kata kadar nadi maksima ni banyak dibincangkan lah dalam media-media sosial ni. Ada yang dia ambil jumlah maksimum 220 tolak umur dan sebagainya kan. Tapi ada juga dia tapi itu sebenarnya nak dia ada untuk play safe kat situlah. Kita tak nak terlalu lama dalam keadaan nadi maksima kita tu. So yang penting kalau kita tahu kadar nadi rehat kita berapa, kadar nadi maksima kita berapa, kemudian kadar nadi latihan kita. Okey, kadar nadi latihan tu nanti mungkin saya akan sentuh pada next episode lah. Maksudnya kita ada 2. Kita ada next episode, tunggu ya. Kita ada. Okey. Kita saja pasal heart rate. Betul. Baiklah tuan. Saya selalu tengok dekat luar tuan, ada orang cakap event-event larian. Betul. Ada 5 km, ada 10, ada half marathon, ada full marathon. Apa sebenarnya istilah 5, 10 dan Okey. Selalu kita buat ujian kecergasan kita akan buat 2.4 kan? Ya, betul. Kalau di badan-badan uniform yang lain mungkin ada istilah dia, mungkin dia panggil Cooperan kan. Tapi kita buat 2.4 ataupun 2.4 lah. Ada juga tapi saya sentuh sikitlah 2.4 ni. 2.4 ni kalau orang yang maksudnya dia sentiasa buat jogging, buat berjalan laju, saya rasa tak ada masalah sangatlah untuk dia. Sebab 2.4 ni dia punya speed tu dah lain. Sebab dia jarak yang pendek dan dia nak cepat, betul tak? Itu untuk 2.4 lah. Kemudian selalu kita dengar
5K kan. K tu apa? K tu merujuk pada kilometer lah. Macam Dalila selalu buat 5K. Tak tuan. Tak selalu So 5K tu 5 kilometer, 10K 10 kilometer. Kalau HM tu biasanya half marathon lah. Kemudian FM full marathon. Untuk half marathon ni dia biasanya jarak dia 21 plus macam tu lah. Kemudian untuk 42 km 42 point plus jugalah. Macam tu lah. Tapi jarak dia tu bergantunglah pada sama ada kawasan tu landai ke, menegak ke, itu terpulanglah pada pihak penganjur lah. Betul. Saya selit sikit. Ada tak orang cakap macam 2.4 contoh, minit ke berapa ni orang kena sampai? Macam kita dah, ini adalah the best minit kena sampai. 5 km ada dia punya minit. Ada ke tuan macam tu? Kalau tanya saya lah, pengalaman saya sendiri lah. Kalau kita nak fikir banyak sangat pun susah juga, betul tak? Maksudnya kalau contoh seelok-eloknya, kalau kata contoh orang tu kena ada pengalaman buat 2.4 dulu sebelum dia rancang nak buat masa dia tu. Contoh, kita ambil contoh Dalila buat 2.4 berapa minit? Tadi dah cakap ni 18 minit kan? Okay. Takkan nak statik 18 minit kan? Mesti nak teringin nak. Okay. Mungkin Dalila nak buat 12 minit contoh kan? Kalau kata kita ambil perkiraan simple untuk 2.4 untuk Dalila buat 12 minit. So setiap kilometer tu Dalila kena buat setiap kilometer tu Dalila kena buat 4 minit lebih lah. Mungkin 4 minit 15. So 4 minit 15 tu maksudnya pace 415, 425 macam tu lah. Faham Faham. Okey. Itu saja. Kemudian kalau kata biasa kan itu kata maksud Dalila cakap tadi 18 minit kan. Kita anggaplah itu PB kan. PB tu Dalila tahu kan? Okey, personal best. Personal best Dalila lah. So apa yang saya sentuh, saya suka PB ni sebenarnya. Kalau kita nak bersemangat dalam setiap apa yang kita buat, kita kena catat lah. Terpulanglah dalam you punya handphone ke, you boleh tulis dalam diary you ke. Setiap yang you buat tu you boleh save. Contoh Dalila buat 5 kilo. Contohlah tulislah tarikh. Contohnya hari ni berapa bulan? 8 hari bulan 10 kan. Okey, Dalila berjaya buat 30 minit contoh Contoh dapat buat 30 minit. Mungkin dalam tempoh lagi 2-3 bulan mungkin Dalila nak orang cakap apa, nak beat masa tu kan. So itu pentingnya kalau kita setiap yang kita buat tu kita catat. Maksudnya kita tahulah kita ada target kita. Alright selalu kalau runner-runner sini dia ada smartwatch kan. So dalam betul, tu dah ada dah berapa dah lari kan. Betul. Okey tuan, soalan saya seterusnya. Tadi saya adalah kita pernah terbaca VO2 max. Okay. Apa sebenarnya VO2 max ni dalam larian? Okey. Baik. Maksud VO2 max tu sebenarnya adalah jumlah maksimum dalam milimeter. Dia perkiraan dia mengikut berat kita lah. Contoh berat kita 70 contoh lah berat kita 70 tu dari segi penggunaan oksigen tu lah dalam milimeter tu. Itulah maksud VO2 max. Kadang penggunaan kita sama ada penggunaan tu badan kita tu dapat menggunakan secara maksimum tu dengan check up ataupun tak lah. Tapi biasanya untuk kita ukur VO2 max tu biasanya kita kena pergi ke ASN ataupun hospital yang ada menyediakan macam satu mesin tu dipanggil cardio stress test kalau tak silap saya lah. Biasanya kos dia untuk kita test tu dalam lebih kurang RM300 dan ke atas lah. Sebenarnya untuk kita buat benda tu, kelebihannya bila kita buat tu kita dapat tahulah macam kita punya saluran jantung kita ni
ada yang mempunyai masalah ke, sihat ke. So daripada situ kita dapat tahulah. Itu kelebihannya lah. Di samping tu juga kita dapat tahu heart maksimum dia berapa. Itu sah untuk VO2 Max tu. Satu, walaupun mahal, dia satu investment yang bagus lah untuk kita. Betul. Okay, tuan, nampaknya kita dah ke penghujung rancangan. Okay, tajuk program kita adalah wejangan. Wejangan ni maksudnya nasihat. Ada tak apa-apa mungkin nasihat yang tuan boleh bagi berkaitan larian atau apa-apa kepada penonton kita? Silakan tuan. Baik, untuk tajuk kita, untuk tajuk Wejangan Santai episod yang ke 33 dalam tajuk istilah dalam larian tu lah. Betul. So kesimpulan dia dia bukan penasihat saya, mungkin sebagai satu bentuk motivasi lah pada kita. Biasanya untuk lelaki normal, lelaki yang sihat maksudnya, untuk 5 km orang yang normal dia akan mampu buat 5 km bersamaan 30 minit lah. Manakala bagi wanita atau perempuan 5 km masa dia adalah 35 minit lah. Itu dari segi untuk motivasi kita sendirilah. So macam mana kita nak capai benda tu, kita kena sentiasa lakukan jogging ke berjalan laju lah. So untuk mencapai target tu lah. Itu untuk orang yang normal lah. Itu sajalah. Baik. Terima kasih tuan. Nampaknya kita dah pergi macam-macam, kita dah pace, cadence dan pelbagai. Topik larian ni sebenarnya meluas. Dia banyak lagi kita boleh bincang. Betul. Mungkin kita boleh bincang dekat episod-episod yang akan datang tuan. Betul. Sudi tuan hadir lagi sekali. Ya. Sebab saya pun kita menjanjikan 10 episod dan ke atas sebenarnya. Tolong ingat 10. Ni pun satu, kita ada lagi 9. Okey. Okay, tuan, terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam Wejangan Santai. Sama-sama juga. Sudi jemput. Sama-sama. Baiklah. Sampai jumpa di minggu-minggu akan datang bersama hos dan tetamu lain dalam membincangkan topik-topik yang lebih menarik. Jika ada sebarang komen atau idea, boleh salurkan kepada PRO Alpha Bangi @civildefence.gov.my. Teruskan memberi sokongan dengan like, komen dan share di media-media sosial Alpha Bangi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha untuk negara. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 33. Apa yang lupa dia? Sama-sama. Program. Tuan, soalan. Tuan, ni apa tuan? Elevation tu apa? Elevation ni maksudnya dia punya Tuan, sabar. Itu bukan betul-betul. Saya tanya dulu. Saya nak kena soalan. masa kita turun je lah. Oh, nampaknya dia dah sampai. Okey, kat dulu. Okey, nama siapa? Raja. Ha? Raja. Hari ni Raja buat apa? Tadi dia bawa pergi mana? Dia malu. Tadi pergi mana? Naik kenderaan. Seronok tak? Seronok. Lepas tu pergi mana lagi? Pergi tempat ni. Tempat Jamtori. Seronok. Tadi melukis seronok tak? Wah, lagi? Tadi Raja buat apa? Lukis lagi? Lepas melukis? Dayak. Pergi mana? Ya. Oh, tadi jumpa tak Syida-Syidi? Seronok tak jumpa diorang? Wah, macam mana seronok? Pandanglah depan. Pandang depan, senyum sikit. Alah, dia malulah. Okey, pandang depan. Lambai sikit. Pandang dia. Okey, boleh cakap. APM. Kejap. Buat sini. Boleh? Pandang Satan. Macam. Satu dia. APM. Cakap, ikut saya. APM. Hebat. Satu dia. APM. Hebat. Yeay, terima kasih. Kamilah